puasa Arafah. Puasa Arafah. Apa benda puasa Arafah dan apa fadilat dia, Ustaz? Dia alhamdulillah zaman kita sekarang ni sebab daripada media sosial lah. Saya perhatikan. Satu masa dulu orang tak kisah pun. Arafah ke, Apa ke? korban ke, masalah bersalaman dengan mahram bukan mahram ke, orang tak kisah. Satu masa dulu. Tapi alhamdulillah dengan ada media sosial ni kan. Dia sampai dua mata lah. Orang mula start. Kadang benda tu nak sampai pada orang. Zaman dulu kena pergi melintas masjid kena tersekian. Lepas tu kalau ceramah ke syarahan tu terpilih masuk televisyen oleh kerajaan. Barulah orang kata macam, tengok masuk televisyen, betul tu. Okay. So, jadi alhamdulillah zaman sekarang ni manusia dah ada pilihan tanpa melihat kepada televisyen tu tidak. Makanya keluar televisyen pun kadang mengarut je. Jadi diorang tak jadi batasan untuk penyampaian ilmu tu luas. Cuma kita kena peringatkan orang ramai lah, berjaga-jaga jugalah daripada segi mana diambil, daripada siapa diambil, kena tengok. So macam hari Arafah ni, macam saya kecil tu, macam orang tak kisah tau. Sedangkan dalam hadis Nabi SAW berkata, siyam yaum Arafah, mana puasa pada hari Arafah, ahtasibu 'ala Allah, kan aku harap kepada Allah Taala an yukaffira, untuk menghapuskan setahun sebelum dan setahun selepasnya. Maksudnya macam mana tu? Mana 2 tahun berturut-turut. Maksudnya kalau tahun ni, tahun lepas dengan tahun depan lah. Mana tahun, kalau kita puasa tahun ni, tahun lepas dan tahun akan datang. Cuma benda ni ada timbul pembahasan di kalangan setengah para ulama. Hadis ni Sahih Muslim Hadis ni Sahih Muslim. Cuma ada setengah para ulama kata macam dia kata macam payah nak faham hadis ni. Jadi ada yang sepatutnya mendhaifkan pun ada juga. Alasan kerana gila macam mana benda tak buat dosa lagi dah akan diampunkan. Ya, benda ni boleh kita faham juga macam mana bila Allah Subhanahu Wa Taala beri penabi kita satu kedudukan. Allah Taala telah ampunkan dosa dahulu akan datang. Itu boleh kita kata benda tersebut menjadi macam advance dalam pengampunan atau kemudahan untuk pengampunan. Boleh je faham macam tu. Tapi ala kulli hal dia adalah hari Arafah tu, itu 9 Zulhijjah, disunatkan kepada orang yang tidak menunaikan haji. Orang tunaikan haji tak digalakkan mereka puasa. Tak ada puasa. Dan memang kita macam kalau kita sembelih udhiyah, adahi, diorang dekat sana dia panggil hadiyu. Hadiyu dengan udhiyah dia lain. Nama tu lain lah, tapi dari segi masalah bagi diorang ibadat tadi penyembelihan sama ada hadiah kepada Allah Taala dengan sebab dia ifrad atau dia buat tamattu atau dia sekian kiron dan sebagainya, dia panggil hadiyu. Adapun kita punya sembelihan yang bukan haji, kita panggil sebagai udhiyah. Binatang sembelihan kurban. So jadi macam juga masalah puasa. Puasa Arafah ni adalah puasa galakan yang Nabi SAW galakkan kita sebab pada hari tersebut Wallahu a'lam. Mungkin kerana apa yang Allah Taala berikan rahmat kepada orang-orang di Arafah, dia merangkumi kepada semua orang yang lain. Sebab hari Arafah ni adalah hari yang Nabi SAW menyatakan tidak ada mana-mana hari yang paling banyak manusia bebas daripada api neraka berbanding hari Arafah. Mana pada hari berkenaan Allah Taala akan berkata kepada para malaikat, ya tabaha, Allah Taala berbangga depan para malaikat, lihat hamba-hambaku itu, mereka datang kusut masai berdebu, kusut masai rambut berdebu, tubuh badan mereka nakkan takutkan azabku, mereka nakkan rahmatku, kan aku ampunkan mereka semua. Jadi memang Nabi sebutkan macam kita malam kalau Ramadan tiap-tiap malam ada orang di api neraka, tapi tak sebanyak macam mana di pada hari Arafah. Actually saya lebih bercenderung kepada apabila Ustaz cakap hadis ni kan, lalu saya terfikir kan, sebab macam mana kita nak tahu kita, I mean like it's based on husnul khatimah lah kan. Last year diampunkan, further diampunkan. Kat tengah-tengah tu kau meninggal. Kau memang kan? Betul. Jadi benda tu satu harapan yang kita inginkan lah. Jadi diberikan kerana hari tersebut adalah hari, tak ada mana-mana hari yang paling banyak manusia bebas api neraka berbanding hari Arafah. Itu memang kelebihan dia. Jadi adalah hari 9 Zulhijjah. Dan kalau kita ikut kepada Nabi SAW, okay, Nabi tunaikan haji ataupun menunaikan haji sekali je. So Arafah Nabi hanya tahun 10 Zulhijjah, 10 Hijrah saja. Pada tahun ke-11 Nabi wafat. Tahun ke-10 tu yang Nabi tunaikan haji. Lepas 10 tahun tinggalkan Mekah, tahun ke-10 tu Nabi tunaikan haji. So jadi secara basic dia macam
sekali je. Yang Nabi SAW dengan para sahabat berada di Arafah dan Nabi khutbah pada depan mereka. Dan ini ada satu kepentingan yang sangat besar. Sebab pada hari berkenaan memang itulah yang bila kita sebutkan bagaimana manusia ni mempunyai capability untuk beriman kepada Allah Taala, menangis dan juga berharap Allah Taala lebih daripada orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara lihat pada hari Arafah. Sebab kita kata bila para malaikat takut kepada Allah Ta'ala dengan lihat kuasa Allah Ta'ala, kerajaan Allah Ta'ala miliki, it's not a weird thing. Bukan benda pelik untuk malaikat takut Allah Ta'ala. Sebab nampak kerajaan yang ada. Kan? Nampak kebesaran. Macam kita pergi masuk dekat satu kilang senjata. Kan? Macam Norway tak nak jual lah kita senjata kan. So kita pergi kilang lain. Tengok besar kan. Kita nampak ni kalau meletup habislah kita. Okay. So basic dia kan. So kira kebimbangan kita tu kita tengok. Lepas tengok kita bimbang, kita faham. Lepas kita tahu dan kita bimbang, itu tak pelik. Tapi tak nampak kita bimbang. Kita tak nampak tapi kita takut. Ini satu benda beza. Ini satu extent ataupun satu tingkat keimanan yang sebenarnya tuntutan agama dekat sini beza dia. Pasal kita datang kusut masai berdebu, takutkan azab Allah Ta'ala, nakkan rahmat dia, sedangkan tak nampak dia pun. Neraka pun tak nampak. Neraka tak nampak, syurga tak nampak. Rahmat tak nampak kat mana. Lepas tu nangis. Actually air mata yang keluar daripada orang yang menangis pada hari Arafah atau berdoa kepada Allah Ta'ala sepertiga akhir malam. Kenapa benda tu nilai sangat besar? Sebab antara orang yang menangis kan, teringat Allah Ta'ala mengalir air mata, penyebab bagi dia dipayung ke hari kiamat nanti. Bahkan mata yang takkan bergabung dan mata akan masuk neraka. Itu mata yang berjaga di jalan Allah Ta'ala fisabilillah sebagai pengawal, dan mata yang menangis kerana Allah Ta'ala. Sebab apa tahu? Sebab benda ni kalau kita buat seorang-seorang macam benda pelik, macam tak nampak aku takut. Kenapa? Apa yang gerun sangat? Kat sini nilai dia. Sebab tu bila hari Arafah tadi dengan orang ramai, kalau semua Allah Ta'ala beri rezeki pada kita semua menunaikan haji. Amin. Jadi ketika di Arafah tu memang orang datang dengan ramainya, duduk dekat situ tunggu lepas Zuhur. Kan, lepas dah solat dah imam dah berucap ucapan, kemudian kita solat Zuhur 2 rakaat, Asar rakaat, betul duduk dekat mana-mana kawasan di Arafah. Dan duduklah berdoa sampai maghrib. Sampai matahari terbenam. Duduk situ. Berapa orang kita tengok menangis, kan, ketakutan, bimbang dengan keadaan akhirat. Pasal kita tahu bahawa haji ni sebenarnya gambaran besar pada akhirat. Kalau orang datang tanpa ranking, datuk ke Tan Sri, walaupun adalah kawasan juga, macam geng-geng VIP tempat dia dekat sebelah. Geng-geng Malaysia yang mana yang tak kaya ni, Jauh sikit. Awak bukan jauh sikit. Awak pergi saja 5 kilo. Perjalanan awak daripada tempat kemah pergi tempat melontar tu 5 kilo berjalan. 5 kilo. Balik 5 kilo. Lepas tu balik kurus. Kalau siapa rasa nak kurus, pergi jalan kaki. Pergi haji, jalan kaki. Memang kita kata, jadi bila kita pergi tu kan, manusia tanpa ranking, macam tadi saya sebutkan pengetua tu kan, yang polis tu buat lawak dengan dia pergi lari. Lepas tu dia minta balik, buka ruang, tiba-tiba buat gelak kat dia. Marahlah dia kan. Tapi saya katalah ujian Allah Ta'ala beri berbeza pasal manusia yang dihormati. Dia sebagai seorang pengetua sekolah kan. Di sekolah dia jadi pengetua. Semua orang kan, Cikgu, ya betul tak? Pergi sana tak ada siapa kenal awak. Dia macam betul tadi Iqmal cakap, adakah kita perlu susahkan diri? Jawapannya tidak. Tapi terlampau mudah sangat masalah juga. Kalau kita lambat nak bertaubat. Sebab kita rasakan macam everything money kita boleh beli. Itu jadi kes jugalah. Sebab orang tanya, Ustaz, kalau saya naik helikopter melontar 1, 2, 3 buat aci tak? Allah. Dahsyat kan imajinasi dia. Tak pelik pasal tingkat banyak. Kalau dia orang letak kereta pusing, boleh je. Drive-thru pula. Drive-thru melontar. Wah. Boleh je. Tapi realiti dia kadang-kadang Allah alam, kurangnya manusia tu diuji, dia lambat sikit taubat. Kalau dia rasakan diri dia ni sama macam orang lain, sampai tu peringkat orang tak pandang dia kan, Tan Sri ke Puan Sri ke dia ada, Datuk Sri ke Tun ke jawatan dia ada, kan orang tak pandang. Mungkin kadang-kadang benda tu mempercepatkan untuk manusia tu bertaubat. Tapi kadang-kadang bila manusia yang terlampau mudah sangat, petik jari dapat. Kan, nak datang kapal terbang paling last sekali, balik pada kapal terbang paling awal sekali. So dia rasakan duit dia boleh beli semua benda. So kadang-kadang, bukan semua orang
Yang terasa pula yang paling tu. Kita boycott apa Khadim punya UTI. Sebab kutuk kita, sebab kita T20. Bukan. Bukan. Kita bagi tahu dia. Nak fahamkan sebenarnya kadang-kadang ada kalanya boleh jadi penyebab lambat bertaubat bila manusia tu diberikan kemudahan Allah Taala sangat. Kesenangan. Pasal ujian kesenangan tu lagi menyesatkan banding ujian kesusahan. Nauzubillah. Itu kebimbangan kita lah. Pasal kita bimbang takutkan timbul petik jadi bayar-bayar, dia rasakan semua orang akan entertain dia. Tapi lawak dia macam tu lah. Kan bila orang tak hormat awak macam mana? Tempat yang tak ada orang hormat, orang langgar je. Ingat Afrika dia gitu kan. Langgar awak tak ada kira dah awak siapa. Tak ada kata saya Tan Sri. Saya Puan Sri, saya sekian, rumah saya kereta mahal. Orang tak kisah pun. Kan? Datang daripada berbagai negara pada hari tersebut. Tak ada siapa akan risau tentang awak. Itu konsep yang kena faham. Jadi bagi saya macam hari Arafah ni, bila kumpul ni manusia di padang Arafah, kan? Ada separuh duduk dekat Bukit Jabal Rahmah. Sebenarnya daripada Masjid Namirah pergi ke Jabal Rahmah dalam 2 kilo. Daripada Kemah Malaysia pergi Jabal Rahmah 5 kilo. So semua sekali altogether 7 kilo. 7 kilometer. Saya tahu sebab saya jalan. Tengah panas tu. Saya kata pesan pula. Pasal nak pergi tandas kita tak berapa apa. Tak berapa seronok nak tandas yang apa yang orang bukan Malaysia punya, bukan kita ni resis. Tapi kita macam tak selesa. Tak biasa. Tak biasa. So kita pergi tandas yang Malaysia punya. So sanggup jalan kaki. 7 kilometer. Sampai belah sana. Hilang rasa nak pergi tandas. Sampai jadi kering lah. Tak jadi lah. Tapi rasa nak pingsan ketika dah sampai dekat tempat tu kan. Tengok muka kawan-kawan kita yang sekemah kita ada. Kita pun baring. Rasa macam nak pitam lah. Tapi Alhamdulillah Allah Ta'ala jadikan masih sedar lagi. Habis solat, habis tu maghrib naik bas pergi pula ke Muzdalifah. So tapi sebenarnya dalam keadaan tadi lah, apa movement pergerakan kita, hari Arafah ni hari paling kritikal. Menghadirkan diri pada Arafah tu adalah syarat untuk seorang tu hajinya diterima. Yang lain-lain dia delay tak apa. Dia tak melontar, pergi melontar. Dia tak bercukur, pergi cukur. Dia tak tawaf, pergi tawaf. Sebab Nabi SAW pada hari apa Nabi tunaikan haji, hari apa 10 Zulhijjah tu, jawapan Nabi kepada orang yang buat, kata kita tak rasa pelik akan jadi macam tu sebab whenever Nabi bergerak, so pergerakan Nabi SAW diikuti. Yang mana dekat dengan Nabi nampaklah. Yang baru sampai mungkin nampak step kedua atau step ketiga. Nabi dah sampai sini baru dia sampai. Nampak Nabi buat benda tu, dia buat. Tiba-tiba datang jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, aku dah buat ini tak buat ini lagi. Aku dah buat ini tak buat ini lagi. Aku dah buat ini tak buat ini lagi." Nabi kata, "If'al la haraj." Buat, tak ada masalah. Buat, tak ada masalah. Itu jawapan Nabi kepada semua orang pada hari berkenaan. Sebab siapa tak buat. Tapi Arafah awak tak ada, Haji tak ada. yang lain semua boleh ganti. boleh ganti. Ustaz tak boleh pakai sunscreen kan? Sunscreen maksud dia? Ni yang kita tampak kat muka tu. Tak, bukan. Okay. Dia masalah yang tak boleh adalah kita tutup kepala kita. Memakai lotion, lotion kalau sunscreen. sekiranya lotion tersebut tidak mempunyai bau wangi, tak ada masalah. Macam Vaseline macam kulit kita pecah-pecah kan. Atau kena letak ubat. Kalau wangian kena dam lah. Dia wangian tu masalah. Sebab saya pernah dengar satu kes yang dia naik bas. Dia punya tour dia bagi makanan. So dia bagi wet. Okay. Yang kawan dia semua dalam ihram dah kesat tangan. Saya. Ustaz kena. Saya kata siapa sentuh, saya kata basuh tangan sekarang. Saya kata. Saya ada orang pergi basuh wipe tu wangi. Tak boleh lah. Dia kalau tak makan macam tu, dia tak paci, je jilat kan. Tapi pasal dia orang pergi wipe, lepas tu kemudian makan. Masalah wet wipe yang berwangian tak boleh. Dia ada. Kan? Tak boleh. Itu basic. Ingat wangian ni perfume je. Limited perfume. Sabun semua tak boleh. Sabun. Sebab tu ada sabun khas untuk orang yang ihram. Tak ada bau. Ke mandi kerbau je ya Ustaz, senang. Tak boleh juga. Kan? Berapa hari je. Itu yang paling tak confusing lah. InsyaAllah selamat. Sebab time Nabi dia guna apa sabun? Tak ada. Dia macam daun macam daun tu. Daun Daun ni je kan? macam daun sidih. Daun bidara. Bidara. Ya. Daun bidara. Bukan tunggu mati je. Kita khusus untuk orang mati. Orang mati dia okey. Dia memang ada lah kita panggil daun-daun macam demikian digunakan sebagai sabun lah. Untuk menghilangkan daki-daki badan. Tapi ialah realiti dia, hari Arafah tadi istimewa dia adalah untuk orang di sana dia wukuf, untuk kita puasa.
Betul. Ustaz, pasal puasa ni kan, adakah memadai kita puasa pada hari Arafah sahaja atau 10 hari Zulhijjah terus? Okay, dia sebenarnya macam ni. Okay, balik pada asal. Bila kita sebut tentang hari 9 Arafah saja, 9 Zulhijjah, memang itu ada saranan. Masalah berpuasa daripada 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah, memang sebenarnya benda tu dari saranan Nabi tak ada. Cuma Nabi buat dengan open tawaran. Tawaran Nabi kata apa? Ma min ayyamin, tidak ada mana-mana hari. Al-amalus salihu fihinna, yang amalan soleh dalamnya, dalam hari-hari berkenaan, khairun wa ahabbu ilallah, lebih baik dan lebih sukai sisi Allah Ta'ala min ayyamil ashr, berbanding hari-hari yang 10. Tak ada mana-mana hari yang amal soleh dibuat dari dalamnya lebih Allah Ta'ala sukai berbanding pada 10 awal Zulhijjah tadi. Lalu sahabat tanya, walal jihadu fi sabilillah, takkan jihad fi sabilillah pun? Nabi kata wal jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah pun tak boleh menandingi amal soleh dibuat pada 10 awal Zulhijjah. Illa, Nabi kata kecuali rajulun, seorang lelaki yang kharaja bimalihi wa nafsihi, mana keluar dengan harta dan nyawa dan harta dia, itu fi sabilillah, thumma lam yarji' bidzalika min syai', kemudian tak pulang daripada itu dengan apa-apa. Maksud dia mati syahid. Orang mati syahid saya akan mengatasi amalan pada 10 Zulhijjah. Lain daripada itu semua bawah. Tapi Ustaz, dalam itulah. Jadi okey, tunggu jap. Jadi dalam sebutan tadi amal soleh. So amal soleh para ulama bahaskan. Apa dia? Zikir, baca Quran, bersedekah, bertakbir, puasa. So ada setengah para ulama dia kata puasa. Sebab puasa termasuk dalam amal soleh. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah sendiri pun sebut. Dia tanyakan, orang tu puasa 9 saja. Dia kata memang open. Kalau orang tu nak puasa ke tak puasa tak ada masalah. Dia memang termasuk dalam amal soleh tu adalah puasa. Boleh dia tak puasa sebab Nabi SAW tak diriwayatkan baginda. Ada separuh para ulama memakruhkan. Alasan ni Nabi tak buat. Tapi kita sendiri pula, kita belajar dalam masalah kaedah usul fiqh. Bila kita beramal dengan satu amalan, dia sama ada dengan arahan Nabi atau perbuatan Nabi. Ada benda Nabi arah, ada benda Nabi buat sesuai perbuatan. Contoh macam Nabi arah kepada para sahabat untuk puasa 3 hari sebulan. Tapi Nabi puasa lagi banyak. Betul. Betul tak? Betul. Ini bukan posisi kami. Nabi galakkan posisi kami. Nabi puasa bukan cuma macam tu. Bila ditanya benar tentang puasa Nabi SAW, para sahabat kata, kana Rasulullah SAW yasumu hatta naqul annahu la yaftiru. Dahulunya Rasulullah SAW akan berpuasa sampai kami kata, tak buka Nabi bulan ni. Wa yaftiru, dan Nabi tak berpuasa hatta naqul annahu la yasum, sampai kata tak puasa Nabi bulan ni. Nabi tak pernah puasa penuh kecuali Ramadan. Nabi banyak puasa dalam bulan Syaban. So jadi basically kalau kita perhati itu, ada benda Nabi saran, tapi Nabi buat satu benda lain. Pasal jadi kita pula boleh buat A yang saranan Nabi yang lebih kuat, ataupun B buat yang harus. Macam kita bincangkan masalah qiyam Ramadan lah. Nabi sebut solat malam 2 rakaat. Tapi bila Nabi buat praktikal, Nabi buat 4, 3, 8, 5, kan? 2, Banyak variasi. 3, 2, 1. Jadi bila kita tengok macam tu, maksud dia ada benda keharusan, ada benda yang galakkan. Lepas tu banyak para ulama pegang dengan 2 tu sebab apa? So alasan dia kerana ini yang Nabi sebut. Dalam konteks belajar usul fiqh, dia ada tajuk mantuk dengan mafhum. Mantuk apa ditutur, mafhum apa difahami. So kita akan sentiasa mendahulukan yang dituturkan oleh Nabi, mengatasi yang mana yang difahami. Sebab kita punya assumption boleh jadi betul, boleh salah. Boleh jadi ada bahagian lain kita tak Maksudnya kita perintah, kita dahulukan perintah berbanding perbuatan. Betul. Kalau dia kata ada larangan dengan perintah, dahulukan larangan. Itulah yang masuk dalam perbahasan haji tu. Haji mana nak buat? Betul. Macam haji mana kan? Pasal Nabi SAW punya perbuatan ifrat. Nabi suruh buat tamattu'. Jadi banyak para ulama yang kemudian mendahulukan tamattu'. Alasan dia sebab Nabi suruh. Tapi ada budak yang kata, yang Imam Syafi'i kata, mestilah ifrat paling utama. Sebab takkan Allah Ta'ala pilih untuk Nabi yang paling kurang utama. Faham tak? Ini konsep masalah cara memahami. For us, the more sincere you are, that's the better. Bukan kita buat ifrat sebab nak tunjuk kat orang. Orang tanya, Mat kau apa? Mestilah ifrat bang. Jangan itu. Kadang orang tu buat kerana nakkan nama. Ifrat lagi susah. Nampak macam susah, lama pula kau pakai ihram. Lepas tu pakai kain ihram kena pakai jaga-jaga, jangan pakai kain murah.
Sebab kapas daripada kain tu kalau jatuh celah punggung atau dekat slipper, dia kain pengakis. Mengakis. Dia akan jadi pengakisan dan last kali melecet. Ya, bila kau lari kan, that's why ada setengah orang dia pakai nipple tape tau. Sebab singlet dia akan dengan lepas tu. Bayangkan dekat celah punggung. Jatuhnya habuk-habuk tadi kan. Lepas tu jadi barang gesilan kat situ. Awak bayangkan apa jadi kat punggung awak. Lecet weh. Ada rasa. Sebab tu bila diletakkan harga kain ihram tu yang mahal dan murah, ada sebab yang murah tadi pakai jadi gugur dia punya kapas tadi. Atau polyester yang ada tu jatuh. Yang itu yang akan menyebabkan kita melecet. Sedangkan kalau yang mahal punya, kita macam mahal sangat. Sepasang 100 lebih. Yang ni 15 dapat. Try tengok pakai. Jadi understand. Ustaz, ihram. Jadi kalau seseorang tu buat tamattu kan, 2 kali ihram. So dia pakai ihram, lepas tu dia buka balik, boleh dia pakai ihram yang sama boleh. balik? Asalkan tak kotor, asalkan tak ada najis, tak diletakkan wangi-wangian, tak apa. Tapi dan dia boleh je basuh dulu, atau ada wangian, basuh dulu, lepas tu pakailah. Tak ada masalah. Yang kat sana dobi banyak. Hantar kedai dobi je. Ada siap basuh dingin jemur kat atap hotel. Ada juga. Okay. Tapi kalau nak save, Yelah, kalau duduk lah. Tapi kalau duduk kat Zamzam Tower tak boleh lah. Atas sekali kan jemur kat jam Tower. Jenuh orang tengok macam siapa pula punya kain tiba kat atas tu. Kain ihram timbang. Itu masalah juga. Kalau hotel murah boleh kot, hotel mahal payah sikit lah. Sedia duit lebih sikit. Itu saya nampak. Jadi lain tak ada. Jadi Arafah tadi untuk kita yang puasa, untuk mereka wukuf. So dia ada macam pecahan tau. Apa untuk orang haji, apa orang tak buat haji. Kena buat. Itu ada perbezaan. Macam galakkan puasa tadi kan. Pada kita bukan untuk dorang. Untuk dorang tak ada galakkan puasa. Ustaz, saya pernah dengar kan, apabila orang berwukuf tu, time orang dekat Arafah tu start doa, orang kat sini pun dia tanya time. Okay. Dia macam ni. First thing first, sebenarnya setiap tempat atau masa atau keadaan berlaku ikut tempat masing-masing. Macam Zuhur kita solat, di sini punya waktu bukan ikut Mekah. Macam juga kita sepertiga akhir malam. Betul. Kita tunggu kat sini punya, bukan tunggu Mekah punya. Betul. Tak ada macam pukul 8 pagi. Mat, bangun. Kenapa? Sekarang ni kat Mekah sepertiga akhir malam. Pukul 3 pagi kan. Tambah 5 jam. Pukul 8 pagi. Kita tengah matahari tu tengah bersinar, tiba-tiba kita sibuk ajak kawan kita bangun. Salah lah. So basic dia adalah kawasan. Di mana kita alami siang dan malam tadi atau waktu, itulah waktu dia. Tapi adakah doa hari Arafah tadi khusus bagi orang di Arafah ataupun umum untuk siapa saja yang berada pada hari Arafah? Kalau kita khususkan saja, maka siapa berada di Arafah pada hari Arafah 9 Zulhijjah di padang Arafah, orang tu saja. Tapi ada juga yang mengatakan bahawa pasal Nabi kata afdal doa yaumil Arafah, yaumi Arafah, doa hari Arafah. Hari Arafah. Doa yaumi Arafah, bukan bi Arafah. Okey, jadi maksud dia hari Arafah. Jadi ada para ulama membaca bahawa bila hari itu hari Arafah, tak kira awak berada di mana saja dekat dunia ni. 9 Zulhijjah di tempat awak, itu tempat awak masa awak berdoa. So kalau khilaf tarikh 9 lah. Ya 9 lah. 9 Zulhijjah. Tak ikut Tak payah. Macam kita buat puasa hari itulah. Buat puasa kita akan ikut tempat kita. Tak perlu kita sibuk macam sekarang sekian. Cuma memang ada juga para ulama bahaskan berkenaan dengan Arafah kita dengan Arafah sana, sepatutnya Arafah yang sama. Bukan Arafah lain. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata apa? Yaumul Fitri, yaum yuftirun nas. Okay? Yaumul Fitri, yaum yuftirun nas. Hari Fitr adalah hari di mana berhenti puasanya orang ramai. Itu boleh berlaku pada ikut kawasan. Wa yaumul adha, hari adha adalah yaumul yudhin nas, hari manusia yang belih korban. Itulah hari udhiyah dia, hari adha.